Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Amirul Ashraf selaku pensyarah bagi subjek Malaysian Nationhood. Saya Nurul Syafiqah binti Cik Zain bernambah matrik 278-930 akan menerangkan tutorial bab 6 iaitu darurat untuk tugasan video individu saya. Definisi darurat. Darurat merupakan satu situasi yang mengancam kestabilan dan keselamatan negara. Ia merupakan satu pengisytiharan oleh kerajaan yang kuasa tersebut diperuntukkan oleh perlembagaan bagi keadaan huru-hara yang sedang berlaku. Darurat-darurat yang pernah berlaku di Malaysia. Darurat pertama ialah darurat pemberontakan komunis pada tahun 1948 hingga 1960. Darurat kedua ialah darurat 1964 iaitu rusuhan kaum yang dicetuskan oleh Singapura semasa penggabungan dengan Malaysia. Darurat yang ketiga ialah darurat 1966 berikutan konflik di antara Kerajaan Sarawak yang dipimpin oleh Datuk Stephen Kalungingkan dengan Kerajaan Persekutuan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Darurat yang keempat ialah darurat 13 Mei 1969 berikutan rusuhan kaum ekoran dari Keputusan Pilihan Raya 1969. Darurat yang kelima ialah darurat 1977 iaitu ekoran dari konflik politik di antara Kelantan yang diperintah oleh Parti PAS dengan Kerajaan Persekutuan. Darurat 1948. Darurat ini mula berlaku ketika perkembangan Parti Komunis Malaya (PKM) yang ditubuhkan pada tahun 1930. PKM merupakan parti politik yang paling awal ditubuhkan di Tanah Melayu. Walaupun telah lama ditubuhkan, PKM menjadi semakin kuat berikutan dengan pendudukan Jepun ke atas Tanah Melayu. Parti Komunis Malaya dan zaman Jepun. Semasa zaman Jepun, PKM telah bekerjasama dengan pihak British dan menubuhkan Rakyat Malaya Anti-Tentera Jepun (MPAJA) dan Persatuan Rakyat Malaya Anti-Jepun (MPAJU). Selepas penyerahan Jepun, Parti Komunis Malaya diberikan peluang untuk mengisi zaman transisi selama 3 minggu bagi memerintah Tanah Melayu sebelum British Military Army (PMA) tiba sebagai membalas budi PKM yang bekerjasama dengan British dalam menentang Jepun. Zaman ini dikenali sebagai Tempoh Bintang 3 menyaksikan kekejaman komunis menjalankan ethnic cleansing atau nama lainnya ialah pembersihan etnik ke atas penduduk berbangsa Melayu. Ia sebagai membalas dendam terhadap sikap sebahagian dari penduduk Melayu yang pro-Jepun semasa tempoh perang. Perkembangan yang membawa kepada pemberontakan komunis. Senario politik dalam negara. Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Pengenalan Malayan Union ditentang oleh orang-orang Melayu. Oleh itu, Malayan Union dibubarkan. UMNO mengemukakan cadangan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Golongan parti politik radikal yang bergabung dalam putera AMCJA mencadangkan Perlembagaan Rakyat. Pihak British menolak cadangan oleh kumpulan kiri dan menerima cadangan oleh UMNO. Parti-parti politik kiri yang dipengaruhi oleh PKM kecewa dan mengambil keputusan untuk melancarkan pemberontakan bagi mewujudkan sebuah negara komunis berikutan dengan kegagalan perjuangan secara politik. Sebab-sebab berlakunya pemberontakan. Sebab-sebab luaran. Persidangan Pemuda Asia di Kolkata pada 19
19 Februari 1948, Conference of Youth and Students of Southeast Asia Fighting for International Union of Students (IUS). Kemenangan Tentera Merah di China yang dikotai oleh Mao Zedong menumpaskan kerajaan China nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek. Kemenangan Viet Minh menewaskan Perancis di Vietnam memberikan semangat kepada PKM untuk melancarkan pemberontakan. Peristiwa darurat. Pemogokan dan agitasi terhadap kilang-kilang, sistem pengangkutan iaitu kereta api dan ladang-ladang getah. Parti Komunis Malaya melakukan pemberontakan bertujuan melumpuhkan ekonomi British dan menakutkan rakyat. Pembunuhan-pembunuhan terhadap pegawai-pegawai British pada 16 Jun 1948, 3 pegawai estet Eropah dibunuh di Sungai Siput, Perak, menyebabkan kerajaan British mengisytiharkan darurat. Pengisytiharan darurat diikuti pada 17 Julai 1948 di seluruh negeri Perak dan Johor. Pada 23 Julai, pengisytiharan darurat dilaksanakan di seluruh Malaya dan Parti Komunis Malaya diharamkan. Pada 24 Julai, Singapura dimasukkan ke dalam Peraturan Darurat 1948. Impak peristiwa darurat. Penyatuan kaum Melayu dan mempertahankan tanah air. Jumlah pasukan keselamatan iaitu Angkatan Tentera Pasukan Tentera Melayu dari 4 ke 7 batalion. Pasukan tentera udara diperbesarkan. Rekrut dijalankan terhadap pasukan polis khas. Pasukan kawalan kampung ditubuhkan. Pasukan polis persekutuan ditambah dengan jumlah 25,000 orang dan polis hutan seramai 24,000 orang. Adalah penting untuk diteliti bahawa anggota keselamatan merupakan mereka yang berbangsa Melayu menentang musuh yang berbangsa Cina. Penyusunan semula masyarakat melalui rancangan kampung-kampung baru atau rancangan BRICS. 500,000 penduduk Cina dan sebanyak 400 buah kampung baru didirikan. Ini menelan belanja sebanyak ASD 44.3 juta dalam tempoh 4 tahun. Peluang berpolitik sebagai usaha memupuk sokongan dan kesetiaan masyarakat imigran. Usaha-usaha lain. Pada 21 November 1950, kerajaan mengumumkan skim kerahan tenaga mewajibkan semua belia berkhidmat dalam pasukan pertahanan. Akibatnya, ramai belia Cina melarikan diri ke tanah besar Cina dan juga masuk ke dalam hutan kerana enggan terlibat dalam mempertahankan tanah Melayu. Usaha-usaha kerajaan bagi mengatasi darurat. Catuan makanan dilakukan, kawalan dan rondaan kampung-kampung. Akta keselamatan dalam negeri dikuatkuasakan. Setiap orang wajib membuat kad pengenalan. Perintah berkurung dijalankan. Pihak British memperkemaskan sistem pentadbiran tentera awam. WEC, SWEC, DWEC. Pihak British mengadakan perkhidmatan lisikan Malayan Special Branch MSB yang merupakan salah satu cawangan Criminal Investigation Division CID. Usaha-usaha kerajaan. Kawasan hitam dan kawasan putih diwujudkan. Pada awal tahun 1995, Komunis Antarabangsa telah menukar strategi untuk tidak mengadakan pemberontakan bersenjata, sebaliknya ke arah hidup kesemakmuran bersama. Peaceful coexistence yang merupakan doktrin komunis antarabangsa. Setiausaha Agung PKM iaitu Chin Peng telah menulis surat kepada Tunku Abdul Rahman dan David Marshall iaitu Ketua Menteri Singapura bagi menyatakan kesediaan
untuk berunding iaitu 3 minggu setelah tawaran pengampunan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu iaitu pada 9 September 1955. Rundingan baling pada 28 dan 29 Disember 1995. Wakil Tanah Melayu iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, John Davis dan David Marshall. Wakil PKM iaitu Chin Peng, Rashid Maidin dan Chen Tian. Rundingan ini diadakan di Sekolah Kebangsaan Baling. Kegagalan rundingan. Tunku Abdul Rahman dengan tegas menolak tuntutan PKM untuk bergerak sebagai satu parti politik yang sah. Tunku menolak untuk menerima peletakan senjata secara terhormat dan bergerak secara bebas dalam masa. Rundingan Damai Baling gagal dan PKM kembali bergerak secara subversif di dalam hutan-hutan di utara tanah air. Kegagalan pemberontakan PKM. Tiada penyertaan massa, gerakan bersifat komunis Cina, agama Islam, peranan pasukan keselamatan, 10 batalion infanteri, 161 anggota polis, pasukan Commonwealth, CID dan cawangan khas berbanding dengan jumlah ahli PKM iaitu 10,000 hingga 700 ahli PKM. Kesan-kesan darurat, sentimen perkauman, pertempatan berasingan, kos pembelanjaan yang tinggi iaitu 1 juta pound setahun, kemerdekaan dipercepatkan, ancaman terhadap demokrasi. Penamatan perjuangan PKM. Walaupun darurat tamat pada 1960, namun PKM meneruskan perjuangan subversif di dalam hutan dan juga terlibat dalam beberapa peristiwa yang mengancam keselamatan negara seperti peristiwa 13 Mei 1969, peristiwa pembunuhan Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Abdul Rahman Hashim pada tahun 1974 dan pengeboman Tugu Negara pada tahun 1976. Perjanjian Damai Hatnyai pada 2 Disember 1989 menamatkan perjuangan bersenjata kedua PKM dan parti ini diberikan kawasan di Betung sebagai kawasan pertahanan. Sekian, terima kasih. Sampai di sini sahaja tutorial bab 6 darurat. Sekian, terima kasih.